الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung tersebut khusyuk, tertunduk serta pecah belah gunung tersebut kerana takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah perbandingan kami ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sejuk sungguh aircon masjid ni. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada malam ini, menghabiskan bab yang ke berapa lah? Yang kedua akhir, yang ke-11 daripada kitab Ibadur Rahman, memetik ayat-ayat daripada surah Al-Furqan, menceritakan ciri-ciri manusia yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita menghabiskan ayat-ayat ini, kita telah pun melalui beberapa bab. Antara ciri-ciri Ibadur Rahman adalah yang pertama, ulang kaji sikit. Yang pertama adalah merendah diri. Merendah diri, khusyuk, tawaduk. Yang kedua, murah hati, besar hati, tenang, tidak meninggi diri, tidak tercabar walaupun dicabar. Sifat yang ketiga, yang sentiasa mendirikan solat malam, memperbanyakkan sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang keempat, takut kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kelima, bersederhana dalam membelanjakan harta, tidak membazir, tidak pula kedekut, tidak boros dan tidak kupik, bakhil. Kupik lah, kupik. Tidak bakhil, tidak kedekutlah. Sifat yang keenam, mengutamakan dan menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala perkara syirik. Sifat yang ketujuh, menghormati kehidupan, yakni nyawa manusia lain, tidak mengambil nyawa tanpa hak, tidak mencederakan, tidak melukakan, tidak
membalun manusia lain sehingga cedera mereka itu. Sifat yang ke-8, menjauhi zina. Bukan tidak berbuat zina, menjauhi zina dan perkara-perkara yang membawa kepada zina. Sifat yang ke-9, sentiasa bertaubat nasuha, bertaubat dengan sebenar-benar taubat setiap kali berbuat dosa tanpa menangguhkan. Sifat ke-9, sifat ke-10, tidak bersumpah palsu, tidak berbohong, tidak menipu, tidak meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat, menjauhi tempat-tempat yang menganjurkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sifat yang ke-11, yakni bulan lepas, menyelami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran tidak seperti orang yang pekak dan buta. Mendengar ayat Al-Quran, dia dengar seperti mana mereka yang tidak pekak. Maknanya dengar, bukan dengar tapi tak dengar. Membaca dengan mata yang terang seperti mana mereka yang tidak buta. Maka melihat ayat Al-Quran dan memandangnya, bukan tengok Quran tapi tak pandang Quran. Maksudnya ada ayat kat depan tapi tak tengok apa yang Quran nak. Dan hati mereka ini adalah hati yang sentiasa apabila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran berasa takut jika terdengar ayat-ayat azab, berasa gembira bila dibacakan ayat-ayat yang menceritakan nikmat, berasa ingin melakukan amal bila membaca ayat-ayat berkaitan dengan amalan. Dan seperti mana ayat yang dibacakan di awal tadi, ayat Al-Quran ini sekiranya diturunkan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya diturunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya kamu lihat gunung itu akan khusyuk dan pecah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tahap ayat Quran. Gunung kalau diturunkan Quran ke atasnya tak mampu nak tanggung, takut. Kalau kita yang manusia ini dengar ayat Al-Quran, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, tak rasa apa-apa. Gedebel benar lah tuan-tuan. Gedebel sungguhlah kita. Apa gedebel? Something. Dengar ayat Al-Quran, ancaman neraka, tak apalah. Bukan lama. Bukan lama. Dengar ayat Al-Quran kata jangan buat perkara-perkara mungkar, tak apalah, sempat taubat nanti. Jadi di mana kita ini berbanding dengan gunung ganang Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau gunung boleh tertunduk pecah, kita tak terkesan dengan Al-Quran, kerasnya hati kita. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu hebat orangnya, gagah perkasa, kaki perang, orang takut belaka dekat dia. Dengar ayat Quran dibacakan, masuk Islam baginda. Kita ni tak macam tu. Kuat tak kuat Sayyidina Umar ini bila orang berhijrah senyap-senyap dia berhijrah, dia keluarkan pedang, siapa nak halang-halang, siapa nak bini jadi janda, siapa anak hilang ayah. Itulah gedebel, itulah gedebel. Kita ni takut lagi. Tapi Sayyidina Umar yang hebat, handal itu tunduk bila dengar ayat Al-Quran hingga akhirnya menjadi sahabat. Antara sahabat besar, jadi khalifah Amirul Mukminin kerana ayat Quran. Dan berapa ramai orang bukan Islam masuk Islam bila mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita dengar bacaan ayat Al-Quran tidak ada kesan, maka kita kena tepuk dada kita, tanya, apa kena, apa yang tak kena dengan dada aku? Baca tak terasa. Allah cerita syurga tak rasa nak pergi. Allah cerita neraka tak rasa takut. Allah bagi larangan nak buat juga. Allah suruh buat tak nak buat. Tuan-tuan, masalah kita ni tuan-tuan. Jadi semak diri kita,
kita ini taklah sebegitu hebat seperti mereka yang hebat-hebat sebelum ini, tapi mereka patuh dan tunduk kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ada kesan dibacakan ayat Al-Quran, maka sayang. Bukan sayang, rugi. Rugi, tuan-tuan. Rugi itu di dunia dan rugi itu di akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah antara yang kita sebut dalam bab yang bulan lepas berkaitan dengan membaca Al-Quran. Dan orang yang ibadur Rahman bukan sekadar baca, tetapi terkesan di hatinya dengan setiap ayat yang dibacakan. Setiap ayat yang dibacakan kepadanya dan setiap ayat yang dia bacakan. Jadi kalau dia baca ayat Al-Quran, bukan sekadar suruh orang dengar, tapi dia dengar, dia rasa insaf terhadap diri dia sendiri. Ini yang kita nak. Jadi kita cuba azam, dah masuk Rejab, lepas ni Syaban, lepas ni Ramadan, nak masuk baliklah bulan Al-Quran. Kita cuba kali ini kita baca dengan penghayatan, kita baca dengan memahami maksud kehendak Al-Quran, dan kita insaf diri kita supaya kita baca itu dengan benar-benar bacaan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanamkan keazaman, berlatih bermula Rejab, insya-Allah. Ramadan takut tak sempat sebab dia tahu nak laju kan. Nak berhabis 30 juzuk 15 hari kan. Tak apalah. Bila lagi nak lumba kan. Tapi lumba-lumba pun jangan sampai terbabas. Tajwid kena jaga, maksud kena jaga. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam ini kita akan masuk bab yang ke-12. Bab yang ke-12 ini rasanya adalah merupakan bab yang di hujung pada kitab Ibadur Rahman ini. Bab ini berkisar kepada ayat yang ke-74. Surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa ibadur Rahman? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang yaquluna, yang berkata, yakni berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berilah kami, min azwajina wa dhurriyyatina, daripada pasangan-pasangan kami dan zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, perkara-perkara yang menyukakan hati, menyejukkan mata kita memandangnya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi doa ini, ayat ini terkandung doa yang selalu kita baca. Selalu kita baca doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam ayat ini, orang yang dikatakan ibadur Rahman adalah mereka yang berdoa. Satu berdoa dulu. Yaquluna rabbana, maka berdoa, wahai Tuhan kami. Kita bila nak sesuatu, kita minta. Jadi kita minta ini istilahnya kita doa. Sifat ibadur Rahman, dia tak harap saja. Dia doa, dia kena minta. Kalau harap saja tak minta tu action lah. Harap boleh lah tuan-tuan, tapi lebih rendah lagi sebab kita ini hamba, kita minta. Kadang-kadang kita terkeliru. Harap, minta sama je dah. Berharap ni kita dapatlah. Tapi nak dapat itu ada kaedah dia. Antaranya kalau orang beriman, kita doa. Jadi orang ibadur Rahman ini dia berdoa, dia minta. Bila minta ini, minta dengan seyakin-yakinnya Allah akan bagi. Jangan minta tak yakin. Minta tapi dalam hati, dapat ke tak? Sebab kita minta ini kepada Allah. Bila minta pada Allah, siapa lagi lebih tinggi pada Allah? Tak ada. Kalau kita minta pada orang, boleh kita was-was. Kita minta dengan Tok Bilal. Tok Bilal kata okey. Dalam hati kita, nanti Tok Imam kata tak boleh. Kita minta dengan Tok Imam kata okey. Nanti Timbalan Nazir kata tak boleh. Ada takut-takut tu. Minta dengan Nazir kata boleh. Nanti Paik Kelang kata tak boleh. Dia adalah. Paik Kelang kata boleh.
Takut Maiz pula kata tak boleh. Maiz kata boleh, nanti Sultan kata tak boleh. Ada takut-takut. Tak apa, sebab itu manusia. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita minta jangan ada takut-takut tak dapat. Jangan. Kita kena yakin bila kita doa Allah Subhanahu Wa Taala Maha pengabul doa, Maha berkuasa menerima permohonan kita. Cuma kita tak boleh paksa. Aku dah minta ni ya Allah, baik kau bagi esok. Itu jangan. Itu something kot lain. Tak jalan tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala buat cara macam tu. Kita doa dengan penuh keyakinan Allah Maha berkuasa mengabulkan, Allah akan kabulkan, kita yakin. Masa bila, tempat bagaimana, cara serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kita menetapkan perkara yang harus menjadi wajib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah harus menjadikan sesuatu dan harus tidak menjadikan sesuatu. Kalau kita minta kita jadi cerdik, Allah harus membuatkan kita cerdik, Allah harus membuatkan kita jadi tak cerdik. Dia bukan paksaan. Kalau paksaan maksudnya apa? Allah wajib tertakluk kepada permintaan kita. Maka itu adalah sifat mustahil bagi Allah tertakluk kepada kata-kata manusia. Ingat. Jadi bila doa ini kita kena yakin Allah Maha berkuasa, tapi nak buat tak buat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita. Jangan wajib bagi Allah kabulkan doa aku. Jangan. Itu salah akidah kita. Itu kena berbetulkan. Jadi bagi tahu anak-anak isteri kita, bagi tahu suami-suami kita, kalau doa banyak-banyak tak dapat, jangan marah Allah. Kerana itu bidang kuasa dia. Dia nak bagi, dia tak bagi, itu dia bidang kuasa dia. Cuma kita minta, kalau tak dapat minta lagi. Dan tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita minta dengan dia lah sampai habis dapat. Tak dapat mungkin dapat di akhirat kelak. Jadi itulah adab kita dalam berdoa. Jadi antara sifat ibadur Rahman pertama tadi sebut apa? Kita berdoa bila nak kita minta pada Allah. Jangan harap saja, kita minta elok-elok. Minta dengan sopan. Kalau boleh ambil wuduk dulu, solat sunat dulu 2 rakaat, kemudian minta hajat. Minta elok-elok. Apa yang diminta? Ibadur Rahman diminta apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikanlah daripada kalangan kami ini, berilah kami min azwajina wa dhurriyyatina. Azwajina wa dhurriyyatina. Azwajina ni apa? Kalau kita sebut, biasa orang sebut isteri-isteri kami atau pasangan-pasangan kami, atau juga suami-suami kami. Zauj, suami, zaujah, isteri. Azwaj, pasangan-pasangan kami. Jadi orang perempuan kalau suami doa kat depan jangan marah. Rabbana hablana min azwajina, dia marah. Kenapa azwajina? Ayat Quran ini depan tu dah sebut Rabbana hablana, minta untuk kami semua. Jadi azwajina, pasangan kami semua. Bukan minta untuk saya, pasangan saya. Jadi faham kod Arab elok-elok, nanti bergaduh. Kan? Suami tu imam, punyalah alim, pun marah juga. Abang ni minta, abang ada berapa isteri? Kenapa? Sebab abang baca azwajina. Azwaj tu memanglah pasangan-pasangan, tapi kat ujung itu merangkum kepada orang yang minta tu ramai tadi. Jadi jangan risau. Kalau nak selamat, bolehlah sebut zauji. Tapi kalau disebut Rabbana Rabbi habli min azwaji, itu kena jaga. Yang perempuan kena jaga. Dia sebut untuk dia seorang tapi azwaj. Kenapa pula banyak pasangan-pasangan? Itu kena jaga. Kalau disebut azwaj, jaga-jaga. Kalau disebut zauji, selamat. Ini bahasa Arab lah tuan-tuan. Tapi nak senang, nak selamat, Tuhan bagi ayat ni, bacalah ayat yang Tuhan bagi, tak bergaduh suami isteri, masing-masing faham. Jadi maksudnya diminta ramai-ramai orang ini, Rabbana hablana ini diminta min azwajina, pasangan-pasangan kami. Jadi bila yang baca itu seorang suami, seorang lelaki, maka menjadilah doa itu untuk isteri. Kalau dibaca oleh perempuan, maka menjadilah doa itu kepada suami. Kalau dia belum kahwin, dia akan jadi bakal suami. Kalau dia belum kahwin, perempuan. Kalau dia belum kahwin, lelaki, dia akan jadi bakal isteri. Jadi doa ini jangan risau. Bukan mereka yang dah kahwin sahaja. Yang tak kahwin pun baca insya-Allah. Doa ini merangkumi.
Yang adik-adik yang kecil-kecil ni pun boleh baca sekarang. Rabbana hablana min azwajina kan. Jangan duk imagine nama bukan nama pasangan-pasangan pula kan. Tak boleh dah imagine. Tapi doa kita bila aku besar dapatlah pasangan, dapatlah zuriat yang menyejukkan mata, menyejukkan hati kita, sejuk perut ibu mengandung. Itulah ayat dia. Jadi doa kita kenapa kita sebut ini? Kalau kita tengok kat sini, kita minta isteri atau pasangan kita, kerana apa? Pasangan ini antara kebahagiaan dunia dalam hidup manusia ini adalah isteri yang solehah dan juga pasangan yang soleh lah. Kalau untuk orang lelaki, jangan duk kira orang perempuan aja. Kalau kita minta isteri yang solehah, isteri minta pun dia boleh minta suami yang soleh. Dan kita sebagai lelaki, kita nak cari perempuan yang solehah, nak cari macam Sayyidatina Fatimah, yang suami, yang isteri, yang perempuan pula nak cari suami macam Sayyidina Ali contohnya. Jangan duk cari sangat tuan-tuan. Cuba jadi macam Sayyidina Ali, bukan cari isteri macam Fatimah. Kita yang jadi macam Ali, kan mudah. Yang isteri pula janganlah duk minta suami jadi Sayyidina Ali sangat. Biar kita yang usaha jadi macam Fatimah. Kan senang. Sebab apa? Nak suruh orang tukar jadi baik payah. Kita yang nak tukar diri kita lebih mudah. Ini kita duk, suami aku tak jadi macam Sayyidina Ali, suami aku tak jadi macam Sayyidina Umar. Yang dia sendiri selekeh serabut serabai kan. Buat kerja rumah pun selekeh, masak pun malas tuan-tuan. Nak dapat suami macam Sayyidina macam mana tuan-tuan? Monopoli pun tak lepas. Yang suami pula nak isteri yang macam Sayyidatina Fatimah, nak jadi macam Aisyah. Tapi dia sendiri solat 5 waktu pun tak jaga, puasa pun, sahur pun lepas manjang, tahajud pun tak buat. Nak isteri baik-baik, kita sendiri tak berapa nak baik. Tak apa, usaha. Tetapi fokus kepada aku nak jadi macam para sahabat. Yang isteri aku nak jadi macam isteri para sahabat. Aku nak jadi macam wanita-wanita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dua-dua dah usaha perkemaskan diri, maka dapatlah tanpa perlu minta dah pun dapat. Kerana apa, dalam rumah tangga ini kadang-kadang bila kita melihat orang kena berubah, kita tak nampak kita nak berubah, akhirnya terjadilah persengketaan. Kerana kita mencari kesempurnaan, sedangkan manusia susah nak dapat sempurna. Dia baik macam mana pun adalah yang tak kena. Ini bukan Nabi Rasul ni. Suami-suami kita ni bukan Nabi Rasul. Isteri-isteri kita ni bukannya wali-wali Allah. Janganlah minta isteri kita tu perfect sangat. Isteri janganlah minta suami tu perfect sangat. Sebab apa? Siapa sahaja di hadapan kita, kalau kita renung 10 minit cukup lah, jumpalah salah dia. Siapa sahaja. Kalau tak dekat masjid, masjid nampak okey lah, handsome lah ke, pakai ketayak, serban, kain pelekat, jubah Arab semua kan. Balik rumah belum tentu handsome kan. Buka baju, Allah, ke depan banyak pula pingat PJK-nya kan. Kita tak tahu kesempurnaan itu, kalau kita cari tak jumpa. Isteri yang perempuan kita tengok cantik, bila dah kahwin tengok perempuan lain cantik pula. Tengok perempuan lain cantik lagi. Sebab apa? Dah tahu dekat rumah isteri yang nampak cantik sebelum kahwin, dah kahwin dah. Bila malam-malam menggerbang. Payah kalau nak cari yang cantik macam yang kita nak, sampai mati pun tak jumpa tuan-tuan. Jadi jangan cari kesempurnaan. Jadi doa ini mengajar bukan sekadar kita dapat pasangan ni, tapi mengajar juga nak dapat pasangan yang baik, kita bermula jadi pasangan yang baik. InsyaAllah. Kalau dua-dua usaha, dua-dua dapat. Kemudian insyaAllah dua-dua dapat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu pesanan buat diri saya dah. Sebab kadang-kadang saya pun tegur juga, kadang-kadang kita ni cakap macam-macam, nak orang tu jadi baik, nak orang ni jadi baik. Tapi kita kena akur realiti. Realiti, kita sukar nak dapat mereka yang sempurna. Malahan kalau saya sendiri sekalipun, kalau mungkin pasangan saya bercerita tentang saya dekat rumah, entah-entah tak lepas dari kuliah, tengah tarik balik tahu dia. Imam-imam pun kadang-kadang jadi imam, bila balik rumah isteri dia cerita, suami saya macam ni kat rumah, tak lepas jadi imam, entah-entah. Isteri-isteri pun nampak lawa dekat pejabat, dekat ofis, suami dia cerita, ada dekat rumah dia macam ni, entah-entah, tu kena buang kerja. Sebab apa? Ada benda sisi-sisi yang tak nampak, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keaiban kita melalui manusia lain.
Jadi manusia ini menyembunyikan keaiban kita, kita menyembunyikan keaiban manusia lain. Mudah-mudahan Allah menyembunyikan keaiban kita di akhirat kelak. Kalau didedahkan semuanya, saya rasa ramai orang tak datang masjid, malu belaka. Terutama saya lah. Tuan-tuan hebat-hebat, tak apalah tuan-tuan. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala ni, rahmat dia luas. Dia bagi aib kita tertutup. Kan? Tak percaya, tanyalah isteri. Tanyalah suami. Ada yang kelemahan. Tanyalah anak pasal ayah dia. Tanyalah ayah pasal anak dia. Baik macam mana pun, ada benda yang tak kena. Jadi ingat, semua itu kita belaka. Jadi antara kebahagiaan manusia dalam dunia ini, tanda kebahagiaan adalah yang pertama sekali Nabi sebut. Apa dia kata apa? Al-mar'atus salihah, wal maskanul wasi' wal jarus salih, wal markabul hani. Apa dia? Yang pertama, tanda kebahagiaan manusia ialah yang pertama, isteri yang solehah. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, jiran yang soleh. Kemudian kenderaan yang elok. Jadi doa ini disebut apa? Azwajina, pasangan. Maksudnya satu daripada kebahagiaan manusia di dunia. Yang disebut tadi apa? Isteri yang solehah. Dan juga suami yang soleh. Sebab apa disebut 4 perkara, 4 benda ni? Sebab apa Nabi sebut 4 benda ini? Isteri yang solehah, tempat tinggal yang luas, jiran yang baik, kenderaan yang elok. Kenapa dikatakan tanda kebahagiaan? Sebab 4 perkara ini dia akan berulang-ulang setiap hari kita jumpa. Kalau tak bagus 4 perkara ni, tiap-tiap hari ngadap isteri tak solehah, tiap-tiap hari ngadap rumah runtuh, tiap-tiap hari mengadap kereta tercabut tayar, tiap-tiap hari kita mengadap jiran yang buat perangai. Tuan-tuan, sakit mental kita tuan-tuan. Memang sakit mental. Sebab itu Nabi sebut, kalau 4 ni okey, insya-Allah okey. Maknanya apa? Di pejabat, Nabi tak sebut pejabat yang baik, bos yang sopan santun, anak buah pekerja yang taat. Dia tak sebut. Sebab yang tu kita balik tinggal dia. Bila balik rumah, buka pintu rumah, muka pertama isteri. Tengok isteri kita sejuk, qurrata ayun. Lupa habis masalah kat rumah ni. Tapi kalau buka rumah tengok isteri kita, terus lari nak pergi office balik. Itu masalah besar tuan-tuan. Isteri pula kalau kerja penat, kena marah dengan bos, turun pejabat, suami tunggu, buka pintu, tengok muka suami, lupa habis kerja kat rumah, kerja kat office. Terus tanya, abang nak makan apa malam ni? Saya nak masak. Ataupun suami yang tanya, yang nak makan apa? Abang yang masak. Sungguh bertuah lah tuan-tuan. Lupa dah bos-bos tu. Biar pilah dia, esok pula cerita lain. Tutuplah laptop tu. Sebab itulah Nabi sebut yang pertama sekali isteri, ataupun kat sini kita lah, pasangan yang soleh. Isteri yang soleh. Kerana kita menghadap tiap-tiap hari ni. Bukan sekadar menghadap. Pergi dapur jumpa dia. Kat luar rumah jumpa dia. Nak tidur jumpa dia juga tuan-tuan. Yalah pasangan kan. Takkan nak tidur jumpa orang lain. Tidur tak kepala tengok sebelah. Allahu Akbar, dia ni lagi. Masalah tuan-tuan. Jadi kalau tengok tu senyum, tengok dia, sejuk hati kan. Sampai ke pagi sejuk. Itu tandanya kebahagiaan. Jadi sebab tu kena minta ni, Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun ni. Bukan sekadar minta pasangan, qurrata ayun yang menyejukkan mata. Ada kita ni minta pasangan, kita lupa minta pasangan kita itu supaya sejukkan mata kita. Itu masalah, salah minta tuan-tuan. Minta dapat sungguh pasangan, tapi pasangan tu tiap-tiap hari huru-hara tuan-tuan. Dia huru-hara, kita kacau bilau. Jadi minta doa ini, Allah ajar dalam ayat Quran ini, pairkan. Azwajina qurrata ayun, zurriyatina qurrata ayun. Pasangan yang menyejukkan hati. Yang kedua apa dia sebut tadi? Tempat tinggal yang luas. Luas ini maksudnya sekadarnya lah. Kalau saya sendiri dapat rumah 15,000 kaki persegi, saya tak mahu. Susah nak cuci. Nak upah orang bersih pun mahal pula kan. Cukuplah 4,000 kaki persegi pun dah lah, atas bawah. Luas ini sekadarnya. Dah luas-luas pun, umur 70 tak nak dah rumah luas tuan-tuan. Naik tangga rumah 14 tingkat tak ada lift, mati nak naik tuan-tuan dengan gout ni kan. Luas itu maknanya selesa lah untuk kita. Jangan pula balik-balik sebut dengan hadis tadi. Hadis tadi sebut rumah yang luas. Wasi'. Kita kena luaskan rumah kita. Tengoklah kemampuan. Ini kadang-kadang mak mentua datang rumah,
rumah kau ni besar sangat, tapi bilik kat atas mak nak naik pun tak larat, duduk bawah boleh. Minta aja simple. Tapi bilik bawah kita untuk mat aja. Tak apa dah bilik mat pun. Tengok. Kadang-kadang bukan sebab ukuran kemewahan itu, tapi keselesaan itu bergantung kepada mereka yang menikmatinya. Jadi rumah yang luas ini adalah tempat tinggal yang selesa. Maknanya kalau hujan tak basah, kalau nak mandi orang tak ngendap, tak nampak lubang-lubang dinding. Nak buka tudung kalau muslimat, orang tak nampak aurat. Nak duduk ada lantai, selesa sikit ada kursi. Nak makan ada meja, nak masak ada dapur, nak masak ada tong gas. Cukup lah tuan-tuan. Nak bawa ke mana? Bukan nak tanam semua bila masuk kubur tuan-tuan. Rumah luas-luas lagi susah nak gali kubur luas kan. Jadi ini tempat tinggal yang luas ini juga, tempat tinggal yang selesa ini sebahagian daripada tanda kebahagiaan dunia. Jiran yang soleh. Jiran yang soleh. Sama lah tiap-tiap hari kita jumpa jiran. Orang lain kita tak peduli, tapi kalau jiran tiap-tiap hari balik tengok muka dia geram aja kan. Nak keluar office, buka pintu pagar undur kereta, tengok dia rasa macam nak langgar je kan. Tuan-tuan, sakit jiwa tuan-tuan. Kita penat-penat MC hari tu cuti, tutup pintu, dia buka pula muzik kuat-kuat, gedung-gedang. Pukul 11 malam tak tutup lagi. Rasa nak bakar dengan rumah-rumah kita, rumah-rumah dia sekali aku nak bakar. Kadang-kadang geram kan. Tak bahagia hidup tuan-tuan, sebab apa tiap-tiap hari menghadap. Kita ni lapar, kais pagi makan pagi, dia tiap-tiap hari makan pengat durian, tak offer pun. Yang tahu dia share kat grup WhatsApp, sedapnya pulut durian hari ni. Dekat grup WhatsApp kampung. Tapi tak share juga kat kita kan. Tuan-tuan, jiran ni 40 kiri kanan atas bawah tuan-tuan. Bila kita share kat grup WhatsApp tu, makanan, bawa lah. Kau tak nak bawa tak payah share. Nyusahkan orang, aku dengar tengok baca kan, geram ya kan. KFC, dah dulu lah kan. Pizza Hut lah, tak kira lah mana macam benda yang dia beli. Semua nak cerita. Cerita kat Facebook pula satu dunia tahu. Bukan nak bagi pun. Yang kita baca pun berpedah je nak kongsi benda-benda macam tu. Kau makan, kau kenyang seorang-seorang mudah lah kan. Kalau nak kongsi kena share. Ini antara jiran dia menenangkan hati, maknanya kita baca mesej dia, alhamdulillah, tenang. Tiap-tiap hari jumpa. Kenderaan yang elok yang keempat. Kenderaan yang elok ini maknanya kenderaan yang motor ada 2 tayar lah. Kalau motor tayar 1 susah juga nak bawa. Ataupun tayar ada 2, pancit manjang, sakit juga kepala. Kalau kereta-kereta yang minyaknya jimat lah. Ataupun pakai kereta elektrik ke, ikut kemampuan tuan-tuan. Yang sampai tempat kita nak pergi. Tak semestinya Jaguar, tak semestinya Bentley. Axia pun okey, Beza pun okey. Peronda polis tak dia nak kejar 28 buah kan. Dia tak kira. Asalkan kenderaan itu nak pergi A ke B sampai selamat, insya-Allah hidup kita tenang. Jadi 4 Nabi pesan tanda kebahagiaan. Tarik balik masuk dalam ayat tadi. Antara yang pertama tadi ialah azwajina, pasangan-pasangan. Jadi dalam apa keadaan sekalipun, macam tadi antara hadis tadi sebut jiran yang baik. Kita nak jiran yang baik untuk kehidupan yang bahagia. Tapi kita kena ingat, jiran kita sebelah pun doa yang sama. Dapatkanlah aku jiran yang baik. Kita doa, dapatkanlah aku jiran yang baik. Dia pun doa juga, dapatkanlah aku jiran yang baik. Sebab apa dua-dua doa tiap-tiap hari? Sebab dua-dua tak baik. Tolonglah buat dia jadi baik. Kita pun tolonglah buat dia jadi baik. Apa kaedah dia? Balik yang saya sebut awal tadi. Jadi jiran yang baik. Tak payah harap sangat jiran sebelah jadi baik. Jadi kalau kita jadi jiran yang baik, jiran sebelah pun jadi jiran yang baik, maka tak minta pun dapat. Mulakan dengan kita tu. Untuk minta jiran jadi baik, kita sendiri pun ya Allah Akbar kan. Kawan tu basah pegang payung menggigil, kita bawa kereta relax tengok. Assalamualaikum, bang, gimana masjid? Oh masjid. Tu je. Tumpang kan lah. Punyalah bertuah punya jiran. Jadi jiran pun, kita ni nak dapat jiran yang baik, mulakan dengan kita menjadi jiran yang baik. Maka bahagia dunia akhirat dua-dua. Rumah nombor 2 pun bahagia, rumah nombor 3 pun bahagia. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut lagi, pasangan ini apa antara ciri? Kalau kata isteri ini, ciri isteri yang baik adalah mereka yang pertama sekali taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, taat pada Rasul, dan taat pada suami. Perempuan mudah. Perempuan akak-akak macam-macam kat belakang nak masuk syurga daripada mana-mana pintu, mudah. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Fardu ain dah ke? Dia fardu kifayah tak sebut sangat. Taat pada Allah maknanya habis semua rukun Islam. Buatlah solatnya, buatlah zakatnya, buatlah puasanya. Kalau mampu pergilah hajinya.
Kemudian apa, taat pada Rasul-Rasul yang mana Nabi, sunnah-sunnah Nabi tu buat, apa yang Nabi ajar suruh taat pada suami tu buat, jangan lawan benda yang Nabi kata jangan buat, jangan buat. Basic-basic je, tak payah pergi perang, tak payah cari nafkah untuk keluarga. Masalah pula sebut kan, nanti semua tak nak kerja kan, sebab apa tak payah bagi. Kemudian apa dia, akhir sekali taat pada suami, maka dia boleh masuk pintu daripada syurga daripada mana-mana pintu. Yang suami belum tentu lagi, kerana kita di samping taat pada Allah, taat pada Rasul, kita ada bab lain, tanggungjawab kepada keluarga, anak, tanggungjawab kepada mak, tanggungjawab pada isteri, tanggungjawab pada masyarakat, tanggungjawab pada negara. Tuan-tuan, suami ni payah sikit. Tapi payah tak payah pun, kita dah hidup atas dunia ini, kita hadaplah tuan-tuan. Kerana Allah tak menjadikan seseorang cabaran atau dugaan tidak sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sambung selepas azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati. Kita sambung sikit lagi nak habiskan. Baik, seorang isteri yang solehah adalah yang mencukupi syarat-syarat yang disebutkan tadi dan juga ditambah dengan taat kepada suami. Antara ketaatan tersebut termasuklah juga menjaga kehormatan suaminya ketika ketiadaannya dan membantunya untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peranan isteri ni dia tak susah. Dia tak susah. Cuba kadang-kadang suami menyusahkan isteri kan, macam-macam diminta kan. Dia tak buat, tak taat. Susah juga. Tuan-tuan, isteri ini taat pada perkara-perkara yang tidak dilarang oleh syarak. Jadi bila isteri ini taat pada suami, antara ketaatannya, tanda-tandanya ialah menjaga kehormatan. Jadi bukan isteri juga, suami pun samalah dalam bab ini. Maknanya jika ada keaiban, saya sebut awal-awal tadi, antara tanda pasangan yang soleh dan solehah, dia menjaga kehormatan. Apa yang berlaku antara 4 dinding rumah hanya berakhir dalam 4 dinding rumah. Sekarang ini kita risau bila semua benda dibicarakan. Akhir sekali rumah tangga itu menjadi panggung wayang dalam masyarakat. Belum cerai lagi, bila dah ada masalah terus letak dekat Facebook. Anak-anak muda sekarang terlalu ringan bercerita tentang suami dan isteri dalam Twitter dan TikTok. Ini bukan perkara yang saya risau. Ini perkara yang sudah berlaku. Bukan akan berlaku kita takut, tapi sedang berlaku. Tak puas hati sikit, my husband ni selalu cakap gini sebab. Walaupun pada kita itu adalah luahan perasaan kita. Tetapi bila media sosial, bukan kita yang baca. Kita luahkan saja. Kita dah tak baca yang kita luahkan. Yang baca siapa? Follower kita, likers kita. Kecuali kalau ada orang dia memang buat, dia lock message dia tu private. Dia tulis, dia baca sendiri. Buat apa? Tulis kalau baca sendiri, baik tulis kat buku kan. Sebab apa tulis baca sendiri? Tak payah buat media sosial lah. Guna diary lah. Tulis kat belakang kalender cak kuda ke apa, ikut lah. Masalahnya keluar. Dan pada kita, bukan kita, saya tak terlibat. Pada anak-anak muda ini, itu cara untuk meluahkan perasaan, nak legakan hati. Tapi dia lupa satu perkara. Ini adalah keaiban rumah tangga yang haram dikeluarkan dalam apa bentuk sekalipun, luar daripada 4 dinding rumah. Dah birthday ni lambat pula kek sampai. Pada kita mungkin gurauan, tapi mereka yang membaca tidak, hatinya tidak seperti kita. Orang akan tafsirkan apa? Suami dia ni sibuk kerja, tak peduli isteri, birthday pun tak balik. Nampak? Walaupun ayat kita tulis tu, ni adik-adik, bujang-bujang yang bukan bujang, ikut lepas ni kita kena ambil perhatian. Pada kita mungkin nak bergurau, tapi pembacaan orang, dia dah start. Buktinya apa? Ustaz bercakap, komen dekat bawah, dah lari jauh dah. Ustaz cakap pasal hukum yang kat bawah ni bergaduh. Itu ustaz yang bercakap. Ini kita yang bercerita tentang rumah tangga. Tafsiran manusia ini kita tak nak jaga. Akhirnya yang dapat malunya suami kita, yang dapat malunya isteri kita. Jadi pada saya, walaupun moden macam mana pun, haramkan diri daripada bercerita tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga. Bukan yang sedih, yang bahagia pun kadang-kadang bahaya, tuan-tuan. Berkongsi pergi bercuti, pada kita okey, tapi pandangan mata manusia lain, bahagianya dia, mungkin ada yang dengki. Bila dengki, lawanya gambar ni. Last sekali, ngorat. PM, DM, private message, direct message. Jangan kata tidak, ini berlaku. Sebab itulah antara ketaatan ini menjaga maruah, kehormatan rumah tangga ini dalam suasana media sosial sekarang
pendedahan ini menjadi satu yang dinormalisasikan. Kita tak rasa apa-apa. Saya sebut awal tadi, walaupun dengan nada bergurau. Saya bergurau lah. Bila jiran sebut pasal pengat durian, dia buat dia makan, jiran terasa. Tapi sebenarnya, akhlak asas Islam, kalau kita tak boleh nak share dengan orang, jangan share cerita. Kerana tidak semua yang baca itu orang yang mampu. Ada yang terasa dah lama, dah 5 bulan kepingin. Tapi nak beli durian dengan RM30 sekilo tak mampu. Kita share mesej tersebut, tanpa share, dia tengok telan air liur. Anak-anak dia baca, Allah bestnya, makcik ni buat. Nampak tuan-tuan? Jadi, apa yang kita niatkan itu tak semestinya sama dengan apa yang dibaca oleh orang lain. Dikawal diri kita. Dalam bab ini, kita sebagai pasangan kawal. Dalam menjaga kehormatan rumah tangga, biarlah kebahagiaan itu kita yang tatapi. Kependeritaan itu biarlah kita yang hadapi juga. Orang lain dia tahu pun dia tak tolong pun. Kecuali nak minta tolong tu lain cerita. PM dah dia, tak payah nak cerita dekat 5,000 orang follower dekat page masing-masing. Jadi panjang ceritanya, insya-Allah kita akan sambung pada sambungan bulan hadapan. Kita akhiri setakat itu saja pada hari ini, insya-Allah. Semoga sama-sama kita dapat dan ambil yang terbaik untuk kita amalkan di peringkat keluarga kita khususnya. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi